Okey. Dah tengok ke nota yang Ustazah bagi dekat Google Drive? Belum? Okay, belum, tak apa. Faris buka video. Haris buka video. Okey. Untuk tajuk hari ini tak apa, nanti tengok kalau sebab nanti kamu akan Haris bersemangat nampaknya hari ini. Dah mandi ke Haris? Dah. Dah. Oh, semangat dia. Siapa tu tepi Haris tu? Haduan. Hadif. Oh, Hadif. Hai Hadif. Jam baru ke? Okey. Untuk hari ni kita akan belajar tajuk muamalat lagi sebab hari tu last kita belajar tajuk muamalat yang dihalalkan dalam Islam. Okey, untuk hari ni kita sambung lagi muamalat yang diteruskan yang dihalalkan dalam Islam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada pertanyaan, Ustazah minta ni tanya. Okay, nampak tak ni? Apa dia? Okay. Ni nota yang Ustazah bagi ni. Okay, Ustazah harap kamu buka je video sampai habis. Okay. Untuk hari ni, Ustazah sambung lagi muamalat macam Ustazah bagi tahu sejak tadi. Okay, apa yang kamu akan belajar? Okay, Ustazah ada nak bagi tahu sikit. Ustazah nak remindkan, Ustazah nak refresh balik. Apakah yang dimaksudkan dengan muamalat tu? Okay, kalau ingat balik, muamalat ni adalah aktiviti hidup seseorang dalam kehidupan manusia lah, bukan kehidupan binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan, tak. Muamalat ni berlaku dalam kehidupan manusia sahaja. Seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Okay, ingat, muamalat ialah aktiviti hidup seseorang. Aktiviti hidup seseorang seperti jual beli, tukar menukar, pinjam meminjam dan sebagainya. Tak kisahlah apa benda aktiviti pun antara manusia ni dengan manusia lain. Tu adalah muamalat. Okey, Ustazah ingatkan balik lagi sekali. Hikmah muamalat ialah memelihara dan memupuk keadilan dan amanah. Sebab muamalat ni dapat melindungi seseorang tu daripada ditipu. Contohnya macam kalau ada menipu barang timbangan ke, dia boleh report ataupun dia ada tempat untuk dia buat aduan benda tu. Kalau tak ada benda ni, maka tak adalah. Makanya ramailah akan kena tipu semasa proses menjual beli ke apa benda ke, tukar menukar ke, pinjam minjam ke kalau tak ada benda ni. Yang kedua, memelihara hak individu dan masyarakat. Sama macam tadilah. Ada perlindungan lah benda ni. Tak adalah kena tipu kan. Okey, lepas tu memelihara kepentingan nilai murni dan ciri-ciri kemanusiaan. Kalau proses jual beli, contohnya tak ada istilah macam mana nak cakap, beli tapi dia macam menipu jugalah, lebih kurang menipu lah. Dia tak jujur dalam perniagaan dia tu. Contohnya macam Ashif nak beli kek, dia dah bayar banyak dah duit. Contoh dia, kek dia tu harga 3,000. Lepas tu penjual tu cakap okey saya boleh buat macam tuan nak, macam Ashif nak, macam nak kena ada ni, ada tu, ada game ni, ada komputer atas tu dengan harga 3,000 lah kek tu. Lepas tu dah dapat, cuma yang ada atas tu macam berbola je, macam tak cantik lah, macam tak sama dengan harga yang dia yang si Ashif bayar ni. Tu kiranya dia menipu lah tu. Dia tak jaga barang dia macam mana seperti yang dia bagi tahu tu. Okey, lepas tu menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan sosial seimbang. Ekonomi, jual beli, lepas tu sosial antara kita ni seimbang lah, tak adalah
yang tu kaya tapi kaya dia dengan menipu. Yang ni miskin sebab kena tipu. Tak boleh lagi tu. Lepas tu sentiasa tolong menolong, contohnya macam pinjam meminjam tu boleh dikatakan dalam sentiasa dalam apa panggil, tolong menolong lah. Saya pinjam duit awak tapi saya bantu awak dengan bagi pinjam kat saya. Saya takkan kenakan sebarang bunga ke dekat awak punya pinjaman tu. Faham tak ni? Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Apa yang kamu boleh tu? Bagi tahu. Apa? Cuba bagi tahu apa yang kamu boleh tu. Apa dia? Apa yang kamu boleh tu? Saya nak tahu juga. Kau usah cakap seorang-seorang. Baik, apa yang kamu boleh tu? Apa yang kamu boleh tu? Senyap. Apa dia? Tak apa, kita tunggu sampai gini ya. Sampai Ustaz dapat jawapan. Hakim tak tahu. Akil tak tahu. Habis yang Ustazah cakap tadi apa benda? Dengar tak suara Ustazah ni? Dengar. Apa yang Ustazah bagi tahu tadi? Tentang muamalat. Okey, muamalat ni apa? Muamalat. Aktiviti kehidupan manusia. Seperti jual beli, menukar. Apa lagi? Pinjam minjam. Okey. Terima kasih Faris. Terima kasih banyak-banyak. Maksudnya kamu tahu apa tu, apa dia? Apa orang cakap? Muamalat tu. Okey. Okay, saya tunjuk lagi Okey, seterusnya. Ni ialah apa orang cakap? Muamalat yang dihalalkan di dalam Islam. Yang pertama hari tu, apa yang kita belajar hari tu? Tapi ingat minggu lepas, 2 minggu lepas kita belajar apa? Satu je Ustazah bagi. Satu Jual muamalat. Ya betul. Jual. Apa dia? Jual beli. Ya, jual beli. Jual beli ni apa maksud dia jual beli ni? Siapa ingat lagi jual beli ni apa? Ni. Jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ingat, jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tu pada bahasa. Kalau pada syarak pula, menukar harta dengan harta mengikut cara yang tertentu. Okey, faham? Kalau bahasa, menukar sesuatu dengan sesuatu. Kalau dari segi syarak, menukar harta dengan cara yang tertentu. Tu maksud jual beli. Okey, seterusnya. Muamalat yang dihalalkan di dalam Islam. Yang pertama ni apa dia? Cuba baca sama-sama. Apa dia? Nampak tak ni Ustazah tunjuk ni? Apa dia? Assalam. Okey, cuba kita tengok assalam tu apa. Baca Jasmine, assalam tu apa? Assalam ialah jual beli sesuatu atau barang secara tempahan dengan menyebut sifat, bilangan, bentuk, masa, harga dan dipersetujui dan menyerahkan bayaran ketika akad. Okey, assalam ialah jual beli juga. Jual beli apa dia? Sesuatu
atau barang secara tempahan. Secara tempahan. Ingat, as-salam ni ialah membeli dengan tempahan. Dengan menyebut sifat, bilangan, bentuk, masa, harga yang dipersetujui dan menyerahkan bayaran ketika akad. Siapa faham apa benda as-salam ni? Pat? Hello? Ada ke? Macam baju raya. Macam baju raya. Okey. Cuba bagi tahu lagi Akil. Apa yang kamu faham tu? Okey. Nak tepat dah tu, nak betul tu. Cuma kurang tepat sikit. Dah betul lah tu. Sikit lagi. Kenapa dengan baju raya? Macam mana tu? Sebab kalau kita apa tu? Nak buat baju raya kita kena ni. Bagi tahu je nak macam mana nak bentuk dia. Okey. Bagus Akil. Maksudnya kita tempah baju raya sebelum kita nak raya kan? Terima kasih Akil. Kamu faham tu apa maksud as-salam. Betul lah tu. Dia kata tempah. Tempahan dengan menyebut sifat. Sifat ni bentuk lah. Sifat ni macam mana kita nak. Nak besar ke, kecil ke, bilangan nak berapa helai ke, nak banyak ke, nak 100 helai ke. Kena bagilah baju kita tu. Ataupun nak bentuk macam mana. Kalau Akil nak baju kurta. Okey, baju raya kurta. Tukang jahit tu kena buatlah bentuk kurta. Tak boleh lah Akil tempah baju kurta dia pergi jahit gaun. Tak boleh. Salah lah tu. Masa. Akil cakap saya nak masa ni. Saya nak 3 hari sebelum raya. Tukang jahit tu kena buat lah. Dan harga. Okey, ataupun ni tu penjual dah letakkan harga. Okey, kalau baju kurta ni harga 80 sehelai. Akil kena bagilah. Yang dipersetujui lah. Maksudnya tak adalah Akil cakap saya nak baju raya kurta 3 helai. Lepas tu saya nak harga 60. Tukang jahit tu cakap saya tak nak. 60 tu murah. Lepas tu Akil nak juga. Saya nak juga tukang jahit tu jahitkan baju untuk dia. Jadi tak dipersetujui lah. Tak boleh lah. Tak boleh teruskan akad tu. Dan lepas tu dah menyerahkan bayaran ketika akad. Okey, Akil pergi hantar baju raya. Dah siap dah. Baju dia kena cantik apa yang Akil nak, sesuai. Masa pun on time. Lepas tu harga pun okey dah setujui. Masa nak ambil baju tu, teruslah bayar masa tu. Ataupun contohnya jual kek. Siapa mak dia jual kek kat sini? Ada tak? Tak tahu. Mak Anis. Mak Anis ataupun Mak Amirah. Mak Amirah kan? Amirah, mak kamu jual nasi kan? Jual nasi yang chicken butter tu kan? You dah. Betul kan? Okey, mak kamu buat sendiri, betul tak? Amirah? Oh, Amirah. Ya. Saya bertanya ni Jangan mute lagi, Ustaz tak habis tanya lagi. Mak kamu buat nasi kan? Betul tak? Ustazah pernah beli dah dengan mak kamu. Okey, masa tu Ustazah nak cakap, nak nasi chicken butter. Ustazah nak 1. Ustazah nak pukul berapa? Harga sekian-sekian. Lepas tu Mak Amirah hantar dekat Ustazah. Ustazah bayarlah masa mak dia hantar tu. Dia panggil COD, cash on delivery. Maksudnya bayar masa barang tu sampai. Tak semua barang kena bagi masa akad. Masa dapat tu. Ada setengah barang tempah tapi dia bagi macam contoh kereta, tempah kereta, nak beli kereta. Kena bayar dulu deposit. Siapa baru masuk tu? Okey, yang kedua, Al-Qardu. Apa dia ni kawan-kawan apa dia? Al-Qardu. Okey, apa maksud Al-Qardu ni? Okey, Akil baca Al-Qardu ni apa? Al-Qardu ialah memberi hutang kepada orang lain tanpa sebarang pertambahan nilai ataupun bunga. Okey, Al-Qardu ialah memberi hutang kepada orang lain tanpa sebarang pertambahan nilai bunga. Ni tanpa bunga. Contohnya, contoh Anik ni dia businessman. Okay, dia businessman. Jadi dia banyak duit lah.
kawan-kawan yang satu kelas dengan dia ni ada contohnya macam Jasmine. Dia nak pinjam duit lah dengan Anik. Anik pun bagilah hutang, bagi pinjam duit dalam 10,000 dekat Jasmine. Adalah tanda tangan sikit, bayar sekian. Okay, tapi siapa ni? Anik cakap okay tak apa, saya mengamalkan hutang mengikut Islam. Jadi kalau Jasmine pinjam 1,000, Jasmine kena bayar 1,000 je. Tak ada Jasmine pinjam 1,000, Jasmine kena bayar 10,600. 10,600. Tak boleh lah. Tanpa bunga lah, maksudnya pinjam banyak tu, bayar banyak tu. Yang tu hutang yang dihalalkan. Okay, boleh? Boleh ke tak? Boleh. Okay, seterusnya. Baca. Saya nak ingat anak Ustazah. Firas. Firas dah baca kan tadi kan? Belum. Belum. Baca. Apa maksud ni? Ar-Rahnu. Okay, Ar-Rahnu. Okay. Gadaian. Okay, Ar-Rahnu ni gadaian. Pernah dengar tak gadaian tu apa? Pernah. Apa yang pernah digadai tu? Emas. Emas. Okay, bagus lagi. Rumah boleh ke rumah? Rumah boleh. Boleh. Saya pernah ikut ayah saya pergi Ar-Rahnu. Ya. Dia gadai emas. Gadai emas. Gadai nyawa. Tiba. Gadai nyawa. Apa pula gadai nyawa? Aduh lah. Okay. Lepas tu apa dia? Okay. Gadaian tu gadai tanah. Gadai harta. Gadai harta, gadai emas. Okay, kita tengok apa maksud gadaian ni. Okay, siapa yang rajin sikit Ustazah nak ingat anak murid Ustazah ni. Amar ada tak Amar? Amar tak tahu. Syahmi, baca Syahmi, apa maksud gadaian ni? Tak nampak lah. Tak nampak? Alah, tak apalah. Siapa yang nampak ni? Saya nampak. Saya Faris. Faris. Okay, Faris, baca Faris. Ar-Rahnu ialah mencagarkan sesuatu harta sebagai jaminan hutang mengikut masa yang ditetapkan. Sekiranya gagal memberi hutang tersebut, maka harta tersebut boleh dijual untuk menyempurnakan atau memberi hutang tersebut. Dah. Boleh? Okay, tak apa. Okay, ada habis dah? Dah habis dah baca? Dah. Okay. Okay, Ustazah terangkan lagi. Ar-Rahnu, gadaian ni. Mencagarkan sesuatu. Cagar ni apa? Tak tahu. Tak tahu. Okay, Ustazah cari mencagarkan Kejap Okay, lambat sikit tak apa. Habis kelas lambat sikit. Ustazah bagi tahu maksud cagar Okay. Cagaran ni macam maksudnya jadikan barang tu sebagai taruhan. Taruhan apabila berhutang. Contohnya, okay, saya ni nak buat syarikat, saya nak bina syarikat. Jadi saya gadaikan tanah saya ni untuk saya buat modal. Maksudnya dia jual tanah dia. Dia dapat duit tapi tanah tu tak boleh jual ke orang lain. Tanah tu duduk situ tapi dia dapat duit. Dia buka syarikat. Okay. Cagaran. Maksudnya dia bagi dulu taruhan. Okay. Boleh sampai situ dulu. Mencagarkan sesuatu harta sebagai jaminan hutang mengikut masa yang ditetapkan. Maksudnya Ustazah kan. Ustazah nak pergi umrah. Ustazah nak pergi umrah. Ustazah nak pergi sangat umrah ataupun haji. Tapi Ustazah tak ada duit. Tapi Ustazah ada tanah. Tanah tu adalah dalam 10 hektar. Jadi Ustazah gadailah 5 ekar dulu tanah Ustazah tu sebagai Ustazah dapat duit tu Ustazah nak pergi umrah. Okey, contoh Ustazah cakap saya cagarkan tanah ni dalam masa 2 tahun. Kalau Ustazah tak boleh, ni sekiranya gagal membayar hutang tersebut,
maka harta tersebut boleh dijual untuk menyempurnakan atau membayar hutangnya. Macam Ustaz cakap tadi. Okey, aku gadaikan tanah ni 2 tahun. Ustazah pergi umrah, bawa-bawa ibadah semua balik. Okey. Ustazah, tanah Ustazah di situ lagi. Ustazah dah bagi tempoh 2 tahun. Tapi Ustazah tak sempat nak bayar. Okey, contoh tanah tu Ustazah ambil dalam 20,000. 20,000 habis dah untuk ibadah tadi. Jadi Ustazah fikir, aku ni sempat ke tak nak bayar ni. Tengok-tengok dah lebih daripada 2 tahun. Jadi orang yang uruskan tanah Ustazah, gadai Ustazah tu dia cakap, Nisa, kamu dah tak boleh ambil tanah ni. Sebab dah habis tempoh ni lah mengikut masa yang Ustazah minta tadi. Jadi Ustazah tak boleh dah ambil tanah tu. Dah Ustazah tak boleh bayar kan. Kecuali Ustazah balik umrah, Ustazah ada duit lagi, berbaki lagi, banyak lagi baki. Ustazah pun ambil balik, Ustazah bayar dekat ejen tu, nah saya nak balik tanah saya. So tanah tu masih lagi tanah Ustazah. Faham ke tidak? Faham. Apa yang kamu faham? Cuba bagi tahu. Tentang arah ni. Apa dia? Tentang gadaian. Tentang gadaian. Maksudnya kamu faham lah kan? Dia ada tempoh. Gadaian ni ada tempoh. Kalau mak kamu contohnya pergi gadai emas dia. Dia nak beli, mak kamu nak hantar kamu masuk universiti. Mak kamu pergi gadai dia punya gelang tu. Lepas tu mak kamu cakap, okey 6 bulan je ni saya nak gadai ni. Jadi orang yang jaga emas tu 6 bulan je dia jaga. Lepas tu dalam bulan kelima mak kamu pergi ambil balik. Jadi gelang tu masih lagi hak mak kamu. Tapi selepas 6 bulan tu mak kamu tak pergi ambil lagi tanpa bayaran. So gelang tu orang yang jaga tu berhak dia jual. Okey, boleh? Boleh. Sekejap Okey. Syarikat. Pernah dengar syarikat? Pernah. Okey. Pernah. Pernah dengar. Siapa yang menjalankan perusahaan syarikat ni? Okey. Okey. Syarikat ialah pada bahasa ialah perkongsian. Okey, pada bahasa ialah perkongsian. Okey. Syarikat pada syarak ialah suatu akad yang dipersetujui bagi berkongsi modal dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Macam contoh sekolah kita Sri Best. Okey, Sri Best ni dia adalah satu syarikat. Sebelum sekolah dia ada syarikat. Syarikat ialah perkongsian. Syarikat Sri Best ni dibina oleh ada 6 orang yang berkongsi dalam satu syarikat tu. Okey, semua 6 orang. Ada atas, bukan guru besar atas daripada guru besar. Orang yang betul mula-mula buka syarikat tu, mula-mula buka Sri Best tu. Okey, pada syarat pula satu akad. Maksudnya 6 orang ni A, B, C, D, E, F ni dia bersetuju. Okey, aku setuju nak buka Sri Best. Jadi si A, si B, si D, E, F ni dia cakap, okey aku bagi kita bagi 10,000 seorang. Okey, yang tu bagi 10,000, ini cukuplah 60,000. 60,000 ni dia guna untuk buka sekolah. Jadi bolehlah buka sekolah tu syarikat. Macam contoh kalau kita tengok drama kan. Dah tengok tak drama Melayu? Selalu. Okey, diorang kan suka ni berebut syarikat kan, betul tak? Tak. Biasa cerita Melayu dia berebut syarikat kan. Syarikat tu padahal perkongsian orang lain, tapi dia tamak dia nak juga. Padahal syarikat tu yang dibina oleh orang lain ataupun dibina oleh ayah dia orang. Tapi si anak ni berebut, tak boleh lah. Sebab tu hak orang, tu hak ayah dia yang berkongsi modal. Okey, contohnya Firas, Faris, Ani, Nabil, masa tu dia dah kaya dah. Lepas tu Firas cakap, aku rasa aku nak buka satu
satu syarikat apa kau nak buka? Aku nak buka syarikat untuk menghasilkan sekolah tadika, mungkin sekolah tadika jadi Nabil, Firas, Faris ni semua ni bersetuju untuk berkongsi modal. Berkongsi modal ni tak kisahlah duit ke, harta benda ke, apa benda ke, untuk mencari keuntungan bersama. Dah buka syarikat tu, untunglah, sama-sama dapat untung. Tu maksudnya syarikat. Boleh? Boleh kan? Boleh. Okey, seterusnya. Tu dah. Kita ada 5 muamalah yang dihalalkan dalam Islam. Yang pertama, jual beli. Yang kedua, as-salam. Yang ketiga, al-qardu. Yang keempat, ar-rahmun. Yang kelima, syarikat. Okey, seterusnya. Ni ialah muamalat yang diharamkan dalam Islam. Muamalat yang diharamkan dalam Islam tak boleh. Apa dia ni? Riba. Riba. Okey, apa maksud riba ni? Siapa nak baca? Saya. Baca. Dirasa. Okey, apa dia? Pada bahasa ialah lebih atau bertambah. Okey. Karena lah akad berhutang dengan mengambil faedah, iaitu seseorang yang meminjam sejumlah wang daripada seseorang untuk tempoh masa tertentu dan dia perlu memulakan hutang bersama bayaran tambahan faedah yang ditetapkan. Okey. Faham tak ni? Firas, kamu faham tak kamu baca tu? Kurang faham. Tak apa, Ustazah faham. Ustazah faham kamu. Ya, kita nak belajar kan, bukan terus faham. Okey, Ustazah terangkan. Okey, riba pada bahasa ialah lebih. Lebih atau bertambah. Okey, kalau bicara akad berhutang. Okey, berhutang juga. Tapi dengan mengambil faedah. Apa dia tu faedah itu? Iaitu seseorang yang meminjam sejumlah wang daripada seseorang untuk tempoh masa tertentu. Dan dia perlu memulangkan hutang bersama bayaran tambahan, iaitu faedah tadilah yang ditetapkan. Okey. Ingat. Apa tadi yang menurut Islam tadi, apa dia? Apa? Ar-rahnu tu yang gadaian. Al-qardu, betul tak? Hutang tu ke? Apa dia? Yang hutang tu Yang hutang menurut Islam tu. Al-qardu kan? Al-qardu tu tak ada tambahan kan, betul tak? Kalau pinjam 100 bayar 100 kan? Tapi riba ni lain. Dia kalau dah tamat tempoh masa nanti dia naik kan? Dia kena bayar lebih. Betul. Dia bayar 2,000 jadi apa tu naik 2,000. Dia jadi tak kisahlah berapa, tapi dia akan bertambah daripada harga pinjaman dia tu. Sebab dia minta masa. Ya betul. Contohnya Firas, tadi kan dia buka syarikat. Dia buka syarikat. Masuk bankrupt. Masuk bankrupt. Okey. Apalah kau orang ni doakan bankrupt pula. Okey, lepas tu dia pun pinjam lah. Dia pinjam dengan apa? Along. Pinjaman tidak berlesen. Ya. Ala kawasan. Dia pun pinjam 100,000. Okey. Along tu cakap, okey kamu kena bayar balik harga 100,000 ni selepas 6 bulan. Okey. Firas cakap, okey saya terima je. Okey, selepas 6 bulan tu tak sempat bayar. Dia bayar 99,000. Okey, nak cukup lagi berapa? 1,000 kan? Lambat sehari je. Terus berbunga-bunga naiknya. Terus kena bayar lebih 50,000 kena tambah. Tu faedah dia. Ataupun sekarang banyak.
Okey, tu Ahlong. Ahlong memang dia sebab tak berlesen. Yang berlesen ni contoh. Orang yang beli kereta. Mak ayah kamu yang beli kereta. Okey, dia pinjam contohnya 40,000 untuk beli kereta Saga. Okey, tapi dia kena bayar dekat bank, ada bunga 1%. Mungkin 1% tu RM50 ataupun 100. Jadi setiap kali bayar dia kena tambah 100. Itu bunga. Okey, faham? Faham. Sebab dia riba ni dia membebankan lah. Orang yang pinjam tu contoh, kamu pinjam 100 tapi kena bayar 200 sebab bunga. Membebankan ke tak? Beban. Sebab dia diharamkan dalam Islam. Tapi orang yang beli kereta ni kadang-kadang dia tak mampu. Dia terpaksa buat pinjaman bayar gitu. Tak tahulah macam lecturer ustazah. Dia memang kalau beli kereta dia tak pernah beli loan. Memang dia beli cash. Sebab dia nak elakkan benda macam ni lah. Benda macam ni. Sebab dia mampu. Okey, boleh? Boleh. Terima kasih. Seterusnya dalil Al-Quran. Okey, dalil Al-Quran ni wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Okey, maksudnya Allah telah menghalalkan jual beli. Banyak lagi muamalat lain, tapi Allah telah mengharamkan riba sebab dia membebankan orang yang melalui proses riba tu. Pinjam 100 kena bayar 200 ataupun pinjam 100 kena bayar sampai 500. Tu melampau-lampau lah tu riba dia. Okey, faham? Boleh? Boleh kan? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, last kali hikmah pengharaman riba. Aisyah. Oh, Aisyah. Ustazah. Ya, saya. Akhir dia nak pergi tandas. Pergi. Okey, last kali ni hikmah pengharaman riba. Kebaikan riba ni diharamkan untuk mengelakkan penindasan dan pemerasan terhadap orang lain. Yelah, dah pinjam duit 800 kena bayar lebih daripada tu. Orang panggil 9,000. 9,000. Allah. Punya 800 bayar 9,000. Mampus maksudnya ada penindasan. Kalau dekat situ ada pemerasan. Pemerasan ni macam ugut lah. Ataupun dia macam bully dalam berhutang tu. Lepas tu nombor 2, kebaikan riba ni diharamkan ialah menjauhkan daripada memakan harta orang lain secara batil dan zalim. Apa maksud batil dan zalim? Siapa tahu? Batil dan zalim. Batil dan zalim. Apa dia maksudnya tu? Harta anak yatim. Bukan. Apa pula harta anak yatim pula? Entah. Okey. Baik dah tu. Dia pada senyap je. Maksudnya kamu fikir tu buat kamu kurang rasa mengantuk. Okey, maksudnya menjauhkan daripada memakan harta orang lain secara batil dan zalim ni secara tak betul lah. Secara tipu, batil tipu, palsu. Dia menipu lah kat situ. Zalim tu zalim lah. Kejam, secara kejam. Macam Firas buat pinjaman hutang, bagi baris lah baris. Tapi dia aku nak menzalimi Nak push rank. Aku push rank. Maksudnya dia letak harga yang sangat tinggi. Awak kena bayar ni banyak tak boleh. Tu dia kalau aku ambil banyak ni aku akan kaya lagi. Kalau tak nak bayar susah. Tak nak bayar tu dia mungkin bertambah lagi bunganya. Tapi kalau tak nak bayar sampai bila? Sampai Kena bunuh. Kalau macam dekat bank, kamu kena tumbuk lah, kena pukul lah. Kalau pernah tengok tak orang yang geng tarik kereta? Pernah dengar tak geng tarik kereta? Pernah? Kejam tak dia orang? Kejam? Dia buat apa? Geng tarik kereta ni, dia buat apa? Dia take kereta lah. Tak cukup kejam tu. Okey, pernah. Okay. Maksudnya macam ni lah, macam siapa Jasmine beli kereta lah, Aisyah beli kereta. Lepas tu dia tak bayar, lebih daripada 3 bulan dia tak bayar. Tiba-tiba kamu ni
Tengah nak beranak ni. Nak beranak contoh nak beranak. Tiba-tiba kena tak kereta. Tiba-tiba kena tak kereta masa nak tengah guna kereta tu. Macam. Kejam Orang ke tak? kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ataupun kena kejar, kena pukul. Ada macam-macam cara untuk orang tarik orang ambil hutang tu. Kalau halong, lagi kejam. Lagi kejam dia buat. Okay, seterusnya mengelakkan hidup bersenang lengang tanpa saja dan macam Musa cakap lah tadi, Firas dia buat bisnes bagi pinjam dengan riba. Okay, tengok hari ke hari beli kereta Mercedes lah, beli kereta Lamborghini lah. Rupanya duit dia tu daripada riba tadi. Dia tak kerja pun, dia bagi pinjam je. Bagi pinjam. Orang lain akan bagi bunga dekat dia lagi, tambah, kaya dah dia. Macam gitu je, tak payah bersusah payah. Tak boleh macam gitu Nombor 4, riba boleh merosakkan perhubungan antara seseorang dan seseorang lain. Firas dengan Faris bergaduh. Apa sebab pula aku kena bayar bunga? Aku pinjam 800, takkan aku kena bayar 1000? Bergaduh ya dekat situ. Dah tak baik dah. Apa dia? Tak apa. Maksudnya boleh menyebabkan pergaduhan. Okey, nombor 5, riba ni menimbulkan kekacauan dan kezaliman dalam masyarakat dan negara. Sebab ni dah punca dia bergaduh. Bergaduh lama-lama jadi besar. Jadi merosakkan dalam kehidupan kita. Negara kita pun tak best lah. Ada benda-benda gini. Dan sekali, ini menghancurkan hubungan sosial seperti tolong-menolong dan gotong royong dalam kehidupan. Sama juga, dia berpunca daripada pergaduhan ni lah. Dah bergaduh macam mana nak baik kan? Tak ada tolong-menolong dah. Lepas tu bagi hutang tapi saya memang nak tolong awak ni. Nak ambil lah pegang tangan. Nak ambil lah duit 10,000. Belilah apa benda pun. Masa tu dia tak cakap lagi ada riba. Lepas tu orang tu dia bagi hantar. Pergi bayar balik. Okay, ni nah 10,000 yang aku pinjam minggu lepas. 10,000 je bayar? Mana lagi bunga dia? Hari tu kau tak cakap pun. Memang aku tak cakap. Tapi kan meminjam kan ada bunga. Dia asalnya tolong menolong tapi sebenarnya dia ada udan di sebalik batu. Dia tujuan dia bagi pinjam tu sebab dia nak bunga, nak bagi kaya senang sikit. Okey, dah habis. Okey, boleh? Boleh. Okey. Apa yang kita belajar hari ni guys? Paus bonus. Muamalat. Okey, muamalat. Terbahagi kepada dua. Yang pertama apa dia? Apa? Apa dia? Muamalat terbahagi kepada dua. Apa dia? Muamalat. Ya betul. Muamalat dihalalkan dengan diharamkan. Okey. Apakah muamalat yang dihalalkan? Ada 5 benda. Yang pertama apa dia? Jual beli. Yang kedua Ar-Rahnu, Al-Qardu, Assalam. Jelas Salih? Syarikat. Okey. Jual beli ni apa maksud jual beli? Ingat tak? Jual beli. Tukar sesuatu dengan Sesuatu lain. Okey, assalam. Apa maksud assalam? Saya jual beli sesuatu secara tempahan. Okey, asantum. Al-Qardu, apa dia Al-Qardu? Memberi hutang. Memberi hutang tanpa ada tambahan bunga. Okey, lepas tu apa benda lepas tu? Ar-Rahnu. Gadaian. Last sekali syarikat, apa dia? Perkongsian. Berkongsi apa? Berkongsi madu? Berkongsi suami? Syarikat. Berkongsi model. Modal. Okey, lepas tu muamalat diharamkan dalam Islam, apa dia? Riba. Riba ni apa maksud dia? Lebih atau bertambah. Lebih atau bertambah. Lagi menurut syarak apa dia?
Berat berhutang dengan faedah seorang yang meminjam sejumlah wang daripada seseorang seseorang untuk tempoh masa masa tertentu dan dia perlu memulangkan hutang bersama bayaran tambahan. Okey. Bagus. Okey, terima kasih sebab respon Ustazah. Jadi nanti jangan lupa Buat latihan. Buat latihan yang Ustazah bagi dekat Google Drive tu. Nanti hantar ikut tarikh Okey. Okey, terima kasih sebab sudi masuk kelas Ustazah ni. Sekejap. Kelas kita ada 16 orang. Siapa 2 orang lagi tak masuk? Amal dengan tapi ingat lagi kawan dia tak ada ni. enggak tahu deh. Okay, Ustazah sebut nama Adam. Ustazah nak Adam dengan Adam dengan Amal. Okey, beres. Okey, terima kasih.